Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan buat Dr. Nur Fatihah binti Othman. Kami daripada kumpulan 5 akan membentangkan mengenai isu penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan bahan telah menjadi ancaman besar kepada negara. Penyalahgunaan bahan semakin menular di negara kita dari hari ke hari yang melibatkan pelbagai lapisan masyarakat. Dadah adalah bahan atau kimia yang amat berbahaya kepada individu yang menggunakannya kerana ia mengubah cara minda dan tubuh badan manusia berfungsi. Dadah akan menyebabkan ketagihan, kemerosotan kesihatan atau keruntuhan akhlak pengguna apabila dimakan, diminum atau dimasukkan ke dalam badan. Antara faktor mempengaruhi penyalahgunaan dadah ialah kurang kesedaran, pengaruh rakan sebaya, keluarga, persekitaran tempat tinggal dan tingkah laku. Jenis-jenis dadah di Malaysia terdiri daripada heroin, candu, morfin, ganja, estasin, buah popi dan sebagainya. Bentuk penyalahgunaan dadah. Bentuk penyalahgunaan dadah terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama adalah narkotik atau opioid. Sebagai contoh, heroin, morfin, candu, metadon dan juga kodein. Yang kedua adalah stimulan atau perangsang. Sebagai contoh, amfetamin, metafetamin, ekstasi dan juga kokain. Yang ketiga adalah penekan atau juga dipanggil sebagai depressant. Sebagai contoh, barbiturat, tranquilizer dan juga alkohol. Yang keempat adalah hallucinogen. Sebagai contoh, LSD, PCP, meskalin dan juga psilocybin. Yang terakhir adalah cannabis. Sebagai contoh, hashish, marijuana dan juga ganjar. Berdasarkan keratan akhbar yang telah diambil, iaitu ramai ketagih syabu dan dadah. Hal ini dapat dilihat heroin dan morfin adalah dua jenis dadah yang dikategorikan sebagai dadah narkotik atau opioid. Selain itu, kajian fakta yang dipaparkan oleh portal MyHealth, heroin dan morfin digunakan sebagai ubat tahan sakit tetapi telah disalahgunakan oleh sekumpulan individu yang tidak bertanggungjawab. Oleh itu, pada 6 Mei hingga 19 Jun 2019 yang lalu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik iaitu JSNJ berkata seramai 19,900 orang individu telah ditahan disebabkan oleh penglibatan dadah. Kokain adalah dadah perangsang atau stimulan. Sebagai contoh, dalam kehidupan oleh penagih dadah, sekiranya mereka telah terlibat dalam dadah, hal ini akan mengakibatkan ketagihan untuk mengawal dadah jenis kokain amat sukar dari segi mental dan fizikal. Berdasarkan keratan akhbar yang bertajuk Rampasan Dadah Terbesar Kokain RM2.4 bilion ditemui di Pulau Pinang. Jadi, tindakan pihak berkuasa Malaysia telah merampas 12 tan dadah tersebut. Hal ini dapat dilihat masyarakat dan hubungan sosial berlaku dalam situasi tersebut. 9 kemalangan maut angkara pemandu mabuk. Pemandu mabuk adalah berpunca daripada pengambilan alkohol yang berlebihan oleh seseorang individu. Hal ini dapat dilihat berdasarkan keratan akhbar My Metro. Polis Diraja Malaysia telah merekodkan sebanyak 9 kes kemalangan maut disebabkan oleh pemandu mabuk. Oleh itu, sudah jelas bahawa pemandu mabuk perlu diambil tindakan yang sewajarnya. Oleh itu, sudah jelas bahawa masyarakat dan hubungan sosial harus sedar gejala penyalahgunaan dan penagihan dadah boleh berlaku dalam kalangan orang terdekat dan rapat. Kadang-kala disebabkan perasaan malu dan takut untuk berhadapan kecaman dan masyarakat, bantuan sepatutnya diberikan kepada penagih dadah ini seperti menghantar mereka ke pusat pemulihan diabaikan. Oleh itu, usaha membantras gejala penyalahgunaan dadah memerlukan bantuan setiap individu. Jika terdapat sebarang pertanyaan berkaitan
Tindakan yang sepatutnya dilakukan bagi sesuatu keadaan, ia boleh disalurkan kepada pihak pihak berwajib seperti polis ataupun agensi bertanggungjawab untuk membantras penyalahgunaan dadah, iaitu Agensi Anti Dadah Kebangsaan, iaitu AADK. Dan yang terakhir adalah LSD, iaitu Lysergic Acid Diethylamide. LSD adalah dadah yang akan menyebabkan seseorang menjadi kemurungan dan hilang kawalan diri. Ia dapat dilihat pada keratan akhbar yang bertajuk 21 suspek keldai dadah dari Malaysia hadapi kemungkinan dipenjara seumur hidup. Jadi, Mahkamah Jenayah Rajada telah mengambil tindakan kepada keldai dadah yang akan dipenjarakan kerana memiliki dadah kategori heroin, amfetamin, metafetamin, ekstasi dan juga LSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Hadilatul Syakira binti Embong akan membentangkan berkaitan dengan kewujudan dadah dalam masyarakat. Jenayah dadah sudah tidak asing lagi di negara kita, malah di dadah-dadah akhbar sering memaparkan berita berkaitan dengan jenayah dadah. Pihak berkuasa sudah memainkan peranan mereka untuk menangani masalah ini, namun terdapat faktor-faktor individu yang menyebabkan jenayah ini semakin berleluasa. Okey, yang pertama ialah pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya sering kita kaitkan dengan pelajar di sekolah, iaitu dalam lingkungan umur 13 tahun hingga 17 tahun. Pelajar seringkali bergaul sesama mereka sehinggalah mereka bergaul dengan golongan rakan-rakan yang bermasalah, dan ini lama kelamaan telah mempengaruhi mereka untuk melakukan sesuatu jenayah, termasuklah jenayah dadah. Di sekolah juga di sekolah juga terdapat pengedar-pengedar dadah dalam golongan remaja dan golongan pelajar. Maka dengan itu mereka lama kelamaan terpengaruh dengan masalah ini dan jenayah dadah sudah tidak asing lagi dalam diri mereka dan di sekolah. Yang kedua ialah kurangnya perhatian daripada ibu bapa. Seringkali kita lihat ibu bapa yang bekerja seringkali mengabaikan anak-anak mereka. Mereka hanya melepaskan 100% pengurusan diri kepada anak-anak mereka sahaja. Maka mereka dengan ini berasa kosong dan lama kelamaan mereka terlibat dengan jenayah dadah ini kerana kurangnya perhatian daripada ibu bapa, menyebabkan mereka berasa sunyi dan bergaul dengan rakan-rakan yang tidak berfaedah. Yang ketiga ialah kurangnya didikan agama. Kurangnya penyerapan agama dalam diri telah menyebabkan mereka terlibat dengan jenayah dadah kerana mereka tidak dapat membezakan yang mana baik dan yang mana buruk terhadap diri mereka. Malah mereka berasa seronok melakukan perkara-perkara negatif tersebut. Yang terakhir ialah perasaan ingin mencuba sesuatu yang baru. Perkara ini sering dikaitkan dengan pelajar di mana mereka berasa ingin mencuba sesuatu yang baru, termasuklah dalam penggunaan dadah. Lama kelamaan mereka berasa ketagih dengan dadah dan ini telah menyebabkan menjadi habit atau tabiat dalam diri mereka untuk menagih dadah. Okey, seterusnya ialah golongan sasar yang terlibat dalam jenayah dadah. Yang pertama ialah pelajar, di mana kita tahu pelajar dalam lingkungan 13 hingga 17 tahun merupakan individu yang masih mentah, yang masih muda untuk menempuh dalam alam kehidupan mereka. Namun individu yang menyebar dadah, yang membawa pengaruh dadah, seringkali menyasarkan kepada golongan pelajar kerana mereka merupakan individu yang mudah terpengaruh, yang sentiasa ingin mencuba sesuatu yang baru tanpa berfikir panjang. Bukan itu sahaja, malah latar belakang keluarga yang bermasalah juga telah menyebabkan mereka
mengambil jalan mudah untuk menyelesaikan masalah, untuk menghilangkan stres mereka dengan mengambil dadah. Yang kedua ialah golongan wanita, di mana wanita seringkali kita lihat menjadi kedai dadah, menjadi mangsa kedai dadah di dada-dada akhbar. Hal ini kerana mereka, golongan wanita ini mudah terpengaruh dengan janji-janji manis lelaki, sifat materialistik dalam diri mereka, iaitu mereka sentiasa ingin hidup senang, ingin kemewahan dalam diri mereka. Jadi itu mereka ambil langkah mudah untuk terjebak dalam menyebarkan dadah, dalam mengedar dadah. Sifat bukan itu sahaja, wanita juga mudah terpengaruh dengan janji manis lelaki, di mana mereka seringkali terikut-ikut dengan perasaan mereka terhadap cinta, sehingga mereka tidak sedar bahawa mereka terlibat dalam kancah dadah. Yang terakhir ialah golongan yang berkemampuan. Golongan yang kurang berkemampuan, di mana kesempitan hidup telah menyebabkan mereka berasa tertekan, sehinggalah mereka akhirnya memutuskan untuk menjadi salah seorang pengedar dadah, di mana mereka ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, ingin mendapat kehidupan yang selesa. Oleh itu, pengedar-pengedar dadah seringkali mencari golongan orang yang kurang berkemampuan untuk sama-sama mengedar dadah dan mempengaruhi orang lain. Sekian, terima kasih. Okey, siapakah yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah? Terdapat dua golongan yang terlibat dalam isu penyalahgunaan dadah ini, iaitu golongan tersebut adalah golongan yang terdiri daripada golongan remaja dan juga golongan belia. Golongan remaja terdiri daripada kalangan pelajar yang berumur antara 13 hingga 19 tahun. Golongan pelajar adalah golongan yang paling berisiko dengan penyalahgunaan dadah ini. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat pelbagai kewujudan dadah sintetik yang boleh mempengaruhi pelajar untuk mencoba dadah ini. Kajian mendapati bahawa seramai 1,275 pelajar daripada 42,409 adalah kalangan pelajar yang positif dengan dadah di seluruh negara ini. Seterusnya adalah golongan belia. Golongan belia merupakan golongan yang paling ramai dalam penyalahgunaan dadah. Golongan belia ini adalah lingkungan belia yang berumur antara 20 hingga 40 tahun. Seramai 85,575 orang belia merupakan positif dadah. Kajian ini merangkumi seluruh negara. Hal ini amat membimbangkan negara kerana tenaga belia amat diperlukan di negara ini. Oleh itu, marilah kita bersama-sama membendung penyalahgunaan dadah agar negara kita bebas daripada dadah. Seterusnya, saya akan menerangkan di mana penyalahgunaan dadah berlaku. Dalam video ini, saya hanya memfokuskan dua tempat sahaja, iaitu di sekolah dan juga di pusat hiburan. Dalam hasil kajian yang lepas oleh Universiti Sains Malaysia dalam jurnal kesedaran kanak-kanak tentang penyalahgunaan dadah jelas menunjukkan bahawa kanak-kanak terlibat dengan penyalahgunaan dadah di sekolah. Oleh itu, persekitaran suasana dan tempat belajar yang dipilih oleh ibu bapa juga dapat mempengaruhi kanak-kanak. Selain itu, pemilihan rakan sebaya juga penting. Kegiatan aktiviti dadah ini juga disebabkan oleh pengaruh dalam rakan sebaya. Hal ini dapat dilihat melalui teori psikologi oleh Alfred Adler yang meneroka hidup penagih dadah. Kita dapat melihat tingkah laku individu yang merugikan diri disebabkan oleh sifat inferior. Perasaan inferior menyebabkan seseorang individu melakukan sesuatu untuk menunjukkan kehebatan mereka dengan memilih matlamat
selamat hidup yang salah. Selain itu, penyalahgunaan dadah juga berlaku di pusat hiburan. Kerata akibat ini jelas menunjukkan aktiviti jual dadah kepada pengunjung berlaku di pusat hiburan. Aktiviti jual beli dadah dilakukan oleh golongan remaja dan juga golongan belia. Tidak kira sama ada lelaki ataupun perempuan. Hal ini kerana mereka tidak mempunyai perasaan takut ataupun bersalah. Keratan akibat ini merupakan sumber 2 tahun yang lepas. Menunjukkan pengarah daripada Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik berjaya menahan 31 orang lelaki dan 3 orang wanita tempatan yang berusia 16 hingga 54 tahun yang termasuk sindiket pengedar dadah. Oleh itu, kerjasama pihak yang bertanggungjawab mengenai penyalahgunaan dadah perlu dititik berat dan bertindak dengan segera agar kegiatan ini. Ingat, dadah membawa padah. Semua pihak perlulah berganding bahu dan mengatur strategi untuk mengatasi masalah dadah, terutamanya di kalangan belia. Kita haruslah memerangi dadah dan seterusnya menjadikan negara Malaysia yang bebas dari ancaman dadah demi kemakmuran bersama.